Baik, anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif. Kita masih lagi membincangkan dan juga bercerita tentang bagaimana aspek pengumpulan bahan berita oleh warga kerja Astro Awani. Kali ini saya nak ke Kedah pula. Kedah ini kita sudah pasti mengetahui beberapa kewujudan kluster di Kedah. Saya nak bersama dengan Abdul Hadi Awang pada ketika ini, wakil Astro Awani Kedah. Assalamualaikum Hadi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Hadi, kita tahu di Kedah ini ada lebih kurang 6 kluster keseluruhannya. Kluster sungai sebagai contoh, antara yang besar juga kan di Kedah. Apa perkembangan terkini yang Hadi boleh bawakan, kerana kita tahu mungkin ada vox pop ataupun temu bual bersama dengan penduduk yang Hadi lakukan, bertanyakan kepada mereka bukan sahaja ketakutan dan kegusaran mereka, tapi kemahuan mereka untuk sama-sama meletakkan usaha membendung penularan COVID-19 ini. Hadi, ceritakan. Okey, terima kasih Najib di studio, dan seperti dimaklumkan Najib hari, sekarang kita dah masuk kluster yang ke-6, kluster iaitu kluster sungai, selepas kluster pertama iaitu kluster PUI Sivagangga, dan melarut kepada kluster tawar yang membawa kepada pelaksanaan PKPD secara pentadbiran ataupun TEMCO di Aman Jaya, dan kini kluster terbaru iaitu kluster sungai yang turut membabitkan pegawai kesihatan, dan sudah pastinya penduduk, keresawan penduduk sudah pastinya mula dirasai, bukan saja sejak tempoh ataupun sejak kes aktif pertama bagi kluster sungai ini, malah sejak kali pertama kita dengar kluster PUI Sivagangga di Pekan Napoh itu sendiri, yang turut membawa kepada pelaksanaan TEMCO di Napoh itu dan beberapa mukim yang lain di negeri Kedah. Dan keseluruhan penduduk itu ada asasnya memandangkan berdasarkan maklumat yang diterima daripada pihak KMC semalam, KMC iaitu Kedah Medical Center telah menutup perkhidmatan pesakit luar dan dalam selama 3 hari bermulai semalam bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan juga sanitasi secara menyeluruh ekoran pengesahan kes COVID-19 berlaku di pusat rawatan ataupun pusat kesihatan swasta berkenaan. Dan menurut pengarah perubatan KMC iaitu Datuk Dr. Kamruzaman Ali, keputusan terbabit dibuat selepas pertemuan dengan pihak berkuasa tempatan yang juga pihak berkuasa kesihatan negeri Kedah. Dan semalam juga petugas pejabat kesihatan daerah Langkawi juga telah mengenal pasti serta menjalankan ujian saringan COVID-19 terhadap kontak rapat satu kes positif daripada kluster sungai yang berkunjung ke Pulau Langkawi. Dan menurut pegawai kesihatan daerah Langkawi, siasatan terbabit mendapati satu individu positif telah berada di Langkawi pada hari Sabtu 5 September dan keluar daripada Langkawi pada 6 Disember. Itu yang menimbulkan kerisauan bukan saja penduduk-penduduk di sekitar Kota Star ini, malah penduduk di Langkawi sekarang mula merasai rasa gentar, rasa risau dan sebagainya, memandangkan kluster ini turut berjangkit kepada pesakit-pesakit yang tidak mempunyai gejala. Dan Najib, sudah pastinya menurut penduduk sebentar tadi saya temu bual, mereka pastinya penjagaan SOP harus menjadi perkara utama dalam memastikan penyakit-penyakit atau kluster-kluster terbaru, kluster sungai, kluster telaga dan sebagainya tidak merebak ke kawasan-kawasan lain dan hanya tertumpu dan dapat diselesaikan di kawasan itu saja. Dan menurut mereka, salah satu jalan penyelesaian sudah pastinya pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketat secara pentadbiran ataupun TEMCO perlu dilaksanakan. Namun, jika pelaksanaan TEMCO dilaksanakan, beberapa aspek lain sudah pasti perlu diberi perhatian khusus oleh kerajaan negeri, terutamanya dalam memastikan golongan peniaga, golongan-golongan nelayan dan sebagainya tidak terkesan teruk, memandangkan seperti yang saya temu buat seorang peniaga tadi menjelaskan, beliau baru saja nak berjalan perniagaannya, namun jika TEMCO dilaksanakan di Kota Star ini, pastinya akan merunsingkan beliau, terutama menjejaskan nak meningkatkan ekonomi beliau semula. Dan kita dengarkan antara beberapa orang yang saya temu buat berkenaan dengan kerisauan mereka mungkin di daerah Kota Star ini sendiri. Sebenarnya kita dalam tempoh ni kita dah ramai di kalangan kita dah ambil rasa macam tempoh bertenang lah. Jadi bila wujudnya dengan kluster yang baru ni agak mengejutkan dan agak membimbangkan, sebab kita dah lalui tempoh yang lama pasal PKP kita tu. Jadi kita tak mahu perkara terpulang. Tapi bila jadi macam ni, kita agak risau sebab kita tak boleh jangka dengan keadaan pembawa wabak sekarang ni dah tak ada simptom. Jadi kita tak tahu siapa kita nak alert pun tak boleh, tak ada tanda. Jadi untuk kita ni, saya rasa kita kena lebih berhati-hati, maksudnya kurangkan pergerakan kita di luar lah kan. Sebab
Kalau macam dulu ada simptom yang kita boleh tengok, tapi sekarang ni kita tak boleh jangka, tak tahu kita sebagai pembawa. Jadi itu amat membimbangkan. Kalau masih lagi melarat, memang kena buat. Kalau Tak buat bahayalah. Lagi bertambah-tambah. risau tu memang risau. Risau lah. Cabang Meniaga pun. Meniaga memang risau lah. Memang tak boleh meniaga. Dekat kluster sungai depan tu lah. Dia buat masalah ni, ramai orang tak meniaga. Saya tak tahu tak boleh meniaga ke, boleh meniaga ke. Pasal ramai yang tak meniaga, ada 3 biji lebih tak ramai. Saya main dulu lah. Betul cara ni abang tengok orang kurang apa? Memang kurang. Memang dah tak ada langsung. Tidak saya main orang penuh lah. Memang kurang, tak ada orang. Orang masuk dia orang risau lah. Kemarin pun tak ada orang lah. Tu saya kena meniaga juga. Ni semua barang-barang kemarin. Barang yang saya meniaga ni kena habis ke bang? Kalau tak habis, besok tak boleh meniaga lah. Dan reaksi kerisauan terbabit sudah pastinya kami bawakan kepada sidang media Menteri Besar sebentar tadi, tengah hari tadi, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan TEMCO yang mungkin dilaksanakan di daerah Kota Star. Dan pastinya apabila TEMCO dilaksanakan di Kota Star ini, kami ada bertanyakan Menteri Besar Kedah sebentar tadi. Sudah pastinya Menteri Besar Kedah menjelaskan sebarang keputusan mengenai pelaksanaan TEMCO dan sebagainya akan terlebih dahulu dibawa kepada syur yang akan melalui mesyuarat JKKN negeri sebelum diputuskan ataupun dibawa ke pihak MKN, dan pihak kerajaan pusat akan menentukan sama ada TEMCO boleh dilaksanakan ataupun tidak, terutama membabitkan beberapa kluster di Kedah ini sendiri, Najib. Hadi saya nak tanya kerana kita melihat dan juga mendengar apa yang diperkatakan oleh penduduk yang Hadi temui peniaga dan sebagainya. Mereka juga confused, tak tahu boleh berniaga atau tidak. Tapi dari keseluruhan pandangan Hadi sendiri, observation Hadi sendiri, tahap kepatuhan SOP di kalangan penduduk di kawasan-kawasan yang berisiko sebagai contoh di sana, bagaimana mereka ini mematuhi SOP pada pandangan Hadi sendiri? Okey Najib, sebenarnya jika kita sebut kawasan berisiko, sudah pastinya di Mukim Kota Star ini, dua kawasan yang paling banyak terlibat adalah kawasan Alor Merah dan juga Pumpong. Kedua-dua kawasan terbabit mempunyai satu pusat rekreasi, iaitu Pusat Rekreasi Jubilee Perak. Dan sudah pastinya apabila berada di pusat rekreasi terbabit, kita sebenarnya seperti yang dicakapkan peniaga tadi, mereka tidak pasti sama ada dibenarkan berniaga di pusat rekreasi terbabit ataupun tidak, tetapi sebarang keputusan mengenai penutupan ataupun ketidakbenaran sebarang operasi tidak dikeluarkan lagi oleh PBT ataupun kerajaan negeri, dan sudah pastinya operasi perniagaan boleh berjalan seperti biasa. Namun pematuhan SOP ini sudah pastinya saya boleh katakan, jika sebelum ini tinjauan dibuat, sudah pastinya sejak kluster Tawar itu sendiri, sejak kluster PUI Sifar Gangga itu sendiri, pastinya pematuhan berada pada tahap yang baik, terutama mengenai pemakaian pelitup muka di tempat-tempat awam serta penggunaan pengimbas QR code ketika masuk ke mana-mana premis. Itu yang menunjukkan satu perubahan positif dalam kalangan penduduk dalam memastikan jika kita panggil kluster-kluster bermula dari kluster PUI Sifar Gangga sehingga kluster sungai tidak merebak ke kawasan-kawasan lain yang sudah pastinya akan menjejaskan bukan sahaja penduduk di negeri Kedah ini sendiri, sudah pastinya jika berlaku rentas negeri sudah pasti menjejaskan penduduk di negeri-negeri lain, Najib. Hadi, mungkin kalau di Kuala Lumpur ini yang saya secara peribadi melihat, kita juga melakukan observation, kita melihat ada beberapa kedai sebagai contoh yang mungkin sukar untuk mengawal kehadiran pelanggan mereka, dan juga penjarakan fizikal itu sukar untuk mereka lakukan. Kalau di Kedah itu bagaimana keadaannya? Kerana mereka mempunyai 6 kluster. Tahap kesedaran pengusaha itu sendiri untuk memastikan SOP itu dipatuhi di tahap mana? Okey Najib, jika kita imbas sebelum ini, kluster Tawar yang dilaksanakan di yang PKPD dilaksanakan di kawasan Aman Jaya Sungai Petani itu, beberapa PBT terutama Majlis Daerah Kulim, Majlis Daerah Baling dan juga Majlis Daerah Kuala Muda sudah mengarahkan pemilik-pemilik premis, terutama pemilik premis makan, tidak beroperasi secara makan di dalam premis terbabit dan hanya beroperasi pada take away sahaja. Dan itu sudah pastinya menunjukkan satu pematuhan yang baik jika saya buat tinjauan sebelum ini. Dan ada satu sidang media bersama dengan Ketua Polis Kuala Muda menjelaskan sebelum ini, ada satu kes ketidakpatuhan membabitkan seorang pemilik premis yang meletakkan pengimbas suhu yang tidak mempunyai bateri. Itu yang kita risaukan, manakala perkara terbabit bukan sahaja menjejaskan
pelanggan yang baru tiba itu malah pelanggan-pelanggan yang sudah berada dalam premis itu sendiri sudah pastinya terjejas jika berlaku sesuatu perkara tidak diingini, dan sudah pastinya dari Alostar ini sendiri premis-premis masih boleh beroperasi, dan sudah pastinya pemilik-pemilik premis masih mengamalkan perintah yang ditetapkan ataupun arahan yang ditetapkan oleh kerajaan, Najib. Dan Hadi sendiri, secara ringkasnya bagaimana Hadi menyusun pergerakan Hadi sendiri? Kita faham Hadi perlu mendapatkan berita. Pada masa sama kita juga mahu Hadi menjaga kesihatan dan keselamatan Hadi. Bagaimana perancangan dalam seharian tu untuk pergi ke assignment untuk membuat liputan ini? Orang ramai pun kadang-kadang tertanya-tanya macam mana wartawan ini melakukan tugas mereka, terutamanya di peringkat negeri ini. Apa yang Hadi lakukan untuk keselamatan sendiri? Okey, sebenarnya Najib, untuk pengetahuan semua, sebenarnya jika kami diarahkan untuk keluar assignment ke kawasan-kawasan berisiko, terutama kawasan-kawasan Temco, kawasan yang dibenarkan oleh pihak kuasa hanyalah di kawasan SJR itu sahaja. Sebarang visual ataupun apa-apa laporan yang dibuat kami hanyalah berdasarkan sempadan SJR itu sahaja, dan sudah pastinya di kawasan-kawasan seperti nak mengambil visual kawasan-kawasan yang dikenakan Temco, kawasan-kawasan yang berisiko yang mempunyai kes aktif dan sebagainya, visual yang diambil oleh juru kamera hanyalah dari dalam kereta sahaja, tidak keluar ke kawasan terbit bagi menjaga keselamatan, bukan sahaja keselamatan kami, malah jika perkara terbaik dapat jaga, penduduk ataupun penonton-penonton juga dapat menerima laporan-laporan terkini daripada kami khususnya, Najib. Baik Hadi, terima kasih Hadi, terus menjaga keselamatan dalam membawakan laporan. Saya percaya seluruh rakyat Malaysia juga bersama dengan penduduk negeri Kedah yang kini berdepan dengan dugaan dan juga cabaran yang besar. Perjuangan kita masih lagi belum selesai. Ini perjuangan satu Malaysia, bukan sahaja di Kedah. Ini adalah yang turut dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Perjuangan kita menentang COVID-19 ini, anda di luar sana terus patuhi SOP untuk kita sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, kerana ini bukan perjuangan yang mudah, memerlukan segala kudrat dan usaha kita, kepatuhan kita kepada segala SOP dan juga segala garisan yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan sendiri dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Sudah pastinya kesemua ini akan kami rangkumkan. Kalau anda mahukan juga perkembangan tentang COVID-19, ada di laman web kami astroawani.com. Anda juga kalau sibuk boleh juga muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga App Store. Di situ segala maklumat akan anda dapat di aplikasi kami. Segala maklumat berkaitan dengan COVID-19 dan juga perkembangan politik dan sebagainya akan kami sediakan dan kami sediakan di laman web kami astroawani.com. Sekian sahaja cerita. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.